Yang ini lebih fokus kepada apa yang Nabi makan tu sendiri. Sebab roti adalah hidangan utama dia, tetapi roti tu mestilah dicicah dengan sesuatu, kan? Cicah tu dengan apa, maknanya lauknya apa dia. Jadi macam kita makan nasi lauk apa, kan? Macam itulah biasanya kalau orang tanya pada kita pun tengah hari makan apa, masak ayam, kari ayam, daging, kan? Jadi maknanya kita terus fokus kepada lauknya, kan? Jadi begitulah. Jadi sekarang ni jadi perbahasan tajuk yang atau bab yang ni dia lebih panjang lah, sebab dia akan bincangkan segala macam lauk pauk, tapi tak ada resepi dia, kan? Jadi kita bincang apa dia lauk yang Nabi nak sampaikan, supaya kita mungkin satu kita boleh ambil contoh, dan kita ambil lah dia punya hikmah-hikmah di sebaliknya. Jadi kita ambil dulu hadis yang pertama, bab majaa fi sifati idami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pak pada ceritakan tentang sifat lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lauk ataupun dipanggil juga cicahan, kan? Apa sajalah yang boleh kita makan. Dia sebenarnya lauk ni dia tak semestinya berkuah, dia mungkin juga termasuk juga contohnya daging. Daging tu kita panggil lauk juga, kan? Daging kambing contohnya, Nabi makan daging kambing contohnya, dia bukannya lauk, bukannya kuah, kan? Jadi termasuklah yang kuah ataupun yang tidak berkuah. Semua sekalilah apa yang Nabi cicah roti itu dengannya. Nabi makan roti itu dengan apa biasanya? Okey, di sana ada hadis Nabi SAW yang bila Nabi sebutkan tentang idam ataupun lauk ni. Idam ni lauk, jadi kalau ada orang nama dia idam, atau kita biasanya mengidam-idamkan, mengidam, kan? Istilah orang Melayu mengidam. Mengidam tu biasa kita kata untuk orang pregnant, dia nak sesuatu, ataupun orang yang tak pregnant pun kalau dia nak sesuatu dia panggil mengidam, kan? Dan biasa mengidam ni bab makan, kan? Kita sebut mengidam untuk benda lain nak sebut ke? Tak, kan? Kita tak ada cakap mengidamkan rumah yang besar. Tak ada, kan? Ada macam tak ada pula. Ada idaman, kan? Rumah idaman, kereta idaman, ada. Mana pula tak ada? Ada. Kita biasa gunakan idam ni untuk semualah, kan? Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, kan? Jadi apa yang diingin sungguh-sungguh itu dipanggil idam. Tapi dalam bahasa Arab idam adalah lauk, makanan. Makanan apa yang dimakan. Di sana ada satu hadis Nabi SAW sebut sayyidu idam ahli dunia wal akhirah, penghulu kepada lauk bagi orang di dunia dan di akhirat adalah al-laham, daging. Contohnya itu ada hadis yang lain lah, bukan hadis yang kita baca pada hari inilah. Cumanya itu dari segi bahasa, dari segi uruf ataupun biasa penggunaan orang Arab biasa sebut idam ni lauk yang memang berkuah. Maksudnya bukannya daging. Kalau daging tu dia tak sebut idam. Biasanya begitu. Dari segi penggunaan dia ada dua, kan? Satu bahasa, satu lagi penggunaan. Kadang-kadang bahasa tu tak digunakan sangat oleh orang. Maksudnya penggunaan bahasa tu merujuk kepada sesuatu yang tertentu oleh masyarakat, walaupun sebenar-benarnya maknanya lebih luas daripada tu. Contoh macam kita lah, kita kata makan daging, kan? Sebenar-benarnya ikan tu pun ada dagingnya, tapi kalau kita sebut kita makan daging, lain dengan ikan. Ikan lah, daging lah. Daging biasa kita masukkan lembu. Contohnya, kan, ayam pun kadang-kadang kita tak sebut daging. Makan ayam lah, kan? Padahal yang kita makan adalah daging ayam, bukannya bulu ayam, bukannya tulang ayam, tapi yang kita makan adalah dagingnya. Jadi tapi kita tak sebut makan daging kalau kita sebut makan ayam, kan? Tapi kita tak sebut lembu tu lah, kan? Makan kau makan lauk apa hari ni? Lembu masak kicap. Kan? Kita tak sebut lembu masak kicap. Tapi kambing kita sebut, kan? Kambing kita sebut. Kambing golek, kambing semua ada. Okey, so itu dipanggil penggunaan oleh masyarakat, bukannya perkataan tu punya makna, kan? Sebab semua tu daging,
Tapi penggunaan bagi masyarakat kalau sebut daging tu biasanya merujuk kepada daging lembu contohnya, dan bagi masyarakat kita. Okey. So bahasa Arab pun jatuh juga. Idam ni yang kita sebut lauk ni, dia sebenar-benarnya dia termasuk daging dan sebagainya. Tetapi orang Arab punya penggunaan biasanya disebutkan idam ni adalah untuk yang dicicah dengan roti. So yang dicicah dengan roti ni yang berkuah lah biasanya. Itu penggunaan biasanya bagi orang Arab. Sengaja saya sebut benda ni sebab ada hadisnya. Jadi hadis yang pertama yang kita baca pada hari ini, yang kita riwayatkan dengan sambungan yang dengan sanad bersambung daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin, qala haddatsana Muhammad ibnu Sahl ibn Askar wa Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal, qala Abdullah fi hadithi ni'mal udmu atau al-idamu al-khal. Okey. Apa dia? Daripada semua-semua itulah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Ayahnya tu siapa dia? Ayahnya Urwah tu lah kan? Hisham bin Urwah. So Urwah bapaknya lah. Urwah riwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Urwah dengan Aisyah ni apa hubungan dia? Urwah adalah anak saudara pada Sayyidatina Aisyah. Urwah anak kepada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Asma adalah kakak kepada Sayyidah Aisyah kan? Asma dengan Aisyah kan adik-beradik, anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidah Aisyah ni makcik lah kepada Urwah kan? Jadi Urwah sangat banyak riwayatkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Kalau kita baca riwayat-riwayat hadis Sayyidatina Aisyah, banyak diriwayatkan oleh Urwah ni. Sebab Urwah ni anak saudara dia. Anak saudara standard lah, selalu lah jumpa makcik dia. Makciknya pula orang alim kan, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah kan. Jadi Sayyidina Urwah bin Zubair banyak berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi banyak riwayatkan hadis. Jadi Urwah daripada Aisyah. So Sayyidatina Aisyah cerita apa dia punya hadisnya? Nabi SAW bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Berkata Abdullah bin Abdurrahman pada hadisnya, sebaik-baik lauk atau lauk pauk adalah cuka. Okey. Kalau kita tengok disebutkan oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, maksud sebaik-baik lauk adalah cuka bukan bermakna kita tiap-tiap kali masak kena letak cuka, ataupun kalau kita makan tu memang elok sangatlah roti cicah cuka malas sangat nak masak besok kan, besok pagi beli je roti kat kedai, lepas tu letak cuka dalam mangkuk, cakap dengan suami, bang ni makan ni je lah pagi ni kan. Sebab apa? Semalam dah belajar hadis sebaik-baik lauk adalah cuka kan. Terkejut suami tu kan. Kalau suami nak marah, bang jangan marah bang, ni hadis Nabi kan. Terus siapa suruh abang tak belajar kan. Bukan begitu dan bukan juga digunakan oleh sebahagian orang untuk justify minum cuka. Itu pun satu lagi hal. Ada sebahagian orang yang jual cuka, dia suruh togok cuka tu. Dia gunakan hadis ni, dia kata sebaik-baik lauk adalah cuka kata. Jadi oleh kerana engkau tak makan roti cicah cuka, engkau togok je cuka tu. Kata gitu. Memang ada yang buat begitu. Sampai pakar-pakar jantung marah. Kan? Pakar-pakar jantung marah orang yang buat begitu. Dengan bersandarkan kononnya kepada hadis. Sebab kita kata hadis, bila walaupun hadis ni sahih, bukan bermakna kefahaman kita tu sahih. Makna hadis ni kita kena faham. Maka kita kena tengok ulama yang mensyarahkan hadis ni. Apa maknanya bila Nabi sebut sebaik-baik hidangan ataupun sebaik-baik cicahan, sebaik-baik lauk adalah cuka.
Jadi perlu perhatikan. Maka datanglah kita tengok ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini. Saya tengok dalam mazhab Syafi'i sendiri, contohnya Imam Al-Bajuri, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama yang terkemudian. Bila beliau mensyarahkan hadis ni, beliau kata bahawasanya hadis ini bukan menunjukkan kepada kelebihan cuka secara spesifik, tetapi hadis ini sebenarnya pujian bagi cuka itu berdasarkan kepada waktu. Maknanya waktu itu maka Nabi puji cuka tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim juga, bukan menunjukkan kepada utamanya cuka berbanding dengan lauk pauk yang lain. Sebab kita perlu tengok apa sebab hadis ni datang. Hadis ini datang asalnya adalah apabila Nabi SAW pulang ke rumah, keluarga baginda menghidangkan roti. Jadi Nabi SAW tanya, hal min udmin, ada ke tidak lauk nak cicah dengan roti ni? Nabi tanya kepada keluarga baginda, kan? Sebab roti je yang keluar. Jadi dijawab oleh keluarga baginda, ma indana illa khal, kami dekat sini, dekat rumah kita ni tak ada apa kecuali cuka. Di rumah kita tak ada apa kecuali cuka. Maka Nabi SAW pun jawab, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik kuah untuk kita cicah tu adalah cuka. Sebab apa Nabi sebut begitu? Sebab nak memujuk hati keluarga baginda, kan? Nak bagi pujuk diri sendiri juga, kan? Disebutkan oleh para ulama begitu, kan? Maknanya kalaulah contohnya yang ada tu kambing contohnya, Nabi akan lagi seronok. Kalau ada contohnya madu contohnya, kan, untuk dicicah, tentu dah lebih baik untuk dipuji, kan? Sebabnya adanya Nabi SAW bila sebut begitu untuk pujuk, tapi bukan bermakna cuka ni tak ada kebaikan. Cuka ada kebaikan, jadi Nabi sebut pun Nabi bukan berdusta. Bukan maknanya benda tu sebenarnya tak baik, Nabi pun cakap oh bagus ni. Tak. Bukan sebab nak jaga hati jadi benda tak baik pun jadi baik. Tidak. Memang benda tu baik. Cuma bila Nabi sebut sebaik-baik, bukan maknanya yang lain tak jadi yang paling baik. Okey. Sebaik-baik sebab itu je yang ada. Jadi ulama sebutkan, contohnya Al-Imam At-Tirmizi sendiri, beliau sebut cuka ni ada manfaat-manfaat dia. Ada dia punya kebaikan dia, kelebihan-kelebihan dia. Bahkan disebutkan dia boleh memotong racun, panas racun. Jadi kalau ada seorang yang terkena racun yang sedikit, boleh sebahagian daripada cara perawatan orang dulu-dululah, maka diberikan cuka, kan? Dan disebutkan bahawasanya bila Nabi SAW tanya ada tak apa-apa nak cicah dengan roti tu, maka para ulama yang mengambil apa yang dipanggil sebagai rawatan Tibun Nabawi kiranya, perubatan ikut cara Nabi, mengatakan salah satu perkara yang elok untuk menjaga kesihatan tubuh badan adalah apabila makan roti itu dicicah dengan sesuatu. Maknanya makan roti tu bukan roti kosong macam tu je. Elok kalau roti tu dia ada lauk juga, ada sesuatu yang kita makan dengannya. Jadi kita pun memang biasa macam tu juga. Roti pun kita tak makan roti kosong macam tu je biasanya, melainkan dah terlampau lapar dan tak ada benda lain, dan itu je lah kita akan makan roti kosong. Roti ni mesti kita cicah, kan? Cicah air ke, cicah kari ke, balance malam, kan? Apa-apalah, kan? Kita makan roti canai contohnya pun ada lauk dia juga, kan? Apa-apalah. Jadi sebenarnya disebutkan memang elok roti itu kalau dimakan dicicah dengan sesuatu. Dari segi kesihatan disebutkan begitu. Saya fikir juga tau, ada tak manfaat yang kita boleh jelas nampak dari kesihatan? Antaranya adalah dia akan menyebabkan kita lebih cepat kenyang, dan kita tak banyak jadi makan roti. Bila kita tak banyak makan, memang lagi sihat lah. Betul juga, kan? Tapi kalau kopi tu memang gula setengah cawan,
tu kita cicah tu mudaratnya dari sudut gula tu pula lah. Tapi dari segi makan tu akan jadi kurang sebab kita dah jadi cepat kenyang kan, sebab dia basah. Okey, ke makin lapar lagi, ke sebab sebut petang-petang ni terus teringat kopi panas kan. Okey, tengah sejuk-sejuk kan dapat kopi panas kan. Okey, tapi kita sebut roti ni, maksud roti ni adalah bread bukan biskut sebab orang utara roti tu biskut kan. Bila dia sebut kan, saya pun dulu mula-mula duduk di Perlis, duduk di Kedah tu terkeliru juga bila dia sebut roti. Lepas tu dia bawa keluar biskut. Ini biskut ke roti kan? Rupanya memang dia sebut roti kan. Kalau yang biskut cream crackers tu dipanggil apa? Roti mayat. Roti mayat. Apa benda roti mayat ni? Jadi mula-mula dia nak terangkan kat saya roti mayat ni, dia orang kata alah, yang orang hidang kalau jenazah ada apa semua tu kan orang hidang roti tu, itu dia orang panggil roti mayat. Saya kata ke tempat saya kalau orang mati kita tak hidang roti. Yang mana? Alah, yang petak-petak tu. Roti apa pula petak macam tu yang orang hidang? Yang kecil-kecil tu yang ni. Mana satu? Rupanya cream crackers kan, biskut. Okey, tak apalah, lain tempat lain bahasanya. Tapi yang kita maksudkan roti kat sini ni bread lah okey, bukan biskut tu. Okey, sekarang ni balik semula tadi ceritanya. Bila Nabi SAW sebut Nabi tidak akan berdusta, memang ada kebaikan pada cuka, tetapi bukan bermakna cuka lebih baik dari madu ke, ataupun lebih baik dari apa-apalah cicahan yang lain. Yang biasanya diorang cicah contohnya dengan kambing, contohnya dengan madu ataupun dengan susu. Itu biasa diorang cicah. Kadang-kadang dia cicah dengan susu. Diorang tak ada kopi lagi waktu tu kan, so diorang cicah dengan susu. Itu antaranya diorang cicah. So bukan bermakna cuka lebih baik daripada susu ataupun lebih baik dari madu, tidak. Tetapi sebab kita sebut tadi bergantung kepada masa tu apa dia? Masa yang mana kat rumah tu tak ada makanan. Jadi Nabi tanya, ada makanan tak nak cicah dengannya? Yang ada cuma cuka je. Maka Nabi pun jawab, yang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kita pernah sebut ke benda ni dulu? Tak pernah. Banyak ini adalah cara Nabi SAW jaga hati keluarga baginda. Jaga hati keluarga ni benda yang betul, benda yang selagi mana tak menipu lah. Itu yang saya biasa bagi contoh. Kalau dalam isu rumah tangga dan sebagainya, saya biasa bagi contoh. Seorang suami balik ke rumah, tengok kat rumah isteri tak sempat nak masak, kelang kabut contohnya. Dia kata, bang, yang sempat bang sekarang ni goreng telur mata je kan. Telur mata lembu, telur mata kebau sekatilah, sama je kan. Orang belah atas sebut telur mata kebau, orang belah atas sebut telur mata lembu, sama je lah. Okey, telur mata senang. So dia kata yang ada nasi putih, telur mata, kicap je bang. Suami balik, suami bila dengar macam tu, suami kena puji. Jangan elai pemalas ini je. Sebut apa pujian? Ya Allah, sedapnya lah. Dah meleleh air liur dengar tu. Nasi panas pula lagi, ya Allah, dengan telur dengan kicap. Dia kan tengah lapar, sebut sedap sebenarnya. Okey, kan, tak tipu, betul lah sedap kan, tak tipu, memanglah sedap pun. Walaupun dalam hati dia kata, aku menyesal tak singgah kedai mamak tadi kan. Tak apa, maknanya yang penting dia jaga hati. So dia puji kan. Tapi isteri tu pun kena faham lah, jangan suami aku suka rupanya tiap-tiap hari dia masak tu je kan. Inilah sebaik-baik lauk yang ada kan. Dah tiap-tiap hari dia masak itu je lah kerjanya. So maksud kat sini adalah nak jaga hati itu sendiri. Sama juga sebaliknya, maknanya seorang isteri contohnya dapat hadiah daripada suaminya, walaupun tak berkenan mana dengan apa yang dihadiahkan, tunjukkanlah appreciation. Tunjuk kata kita appreciate dengan apa yang diberi tu. Kita kata Allah, bestnya dapat benda ni apa semua kan, contohnya kan. Walaupun kadang-kadang kita tak berapa minat pun benda tu. Saya nampak kadang benda ni berlaku pada isteri sendiri kan. Bila kita bagi hadiah, kita tahu sebenarnya dia tak minat benda pun. Kita tahu dia tak minat macam mana, dia tak pernah pakai benda tu kan. Macam tersilap lah tu aku beli kan.
Tapi waktu dia dapat tu dia tunjuk appreciation dia macam dia suka sangat. Kalau betul dia suka sangat mesti dia pakai punya lepas tu kan. Tapi kita tengok tak pernah pakai pun aku bagi ni. Ni memang tak best ni mesti kan. Mesti tak sukalah ni. Tu contohlah. Maknanya senang ceritanya tunjukkan dulu penghargaan. Tunjuk penghargaan. Macam ni Nabi SAW, dan juga jaga hati supaya orang tu tak rasa risau. Kan kita orang Melayu biasa juga istilahnya bila kita bertamu kat rumah orang kan kita cakap alah tak ada apalah apa saya pun tak lapar pun, contohlah orang nak bawa keluar makanan ke apa kan, habis banyak pun kita guna perkataan apa yang ada. Tu tuan rumah yang sebut apa yang ada kan, tak nak tetamu tu pula rasa bersalah, so kita pun sebut apa yang ada padahal kita masak ketukang kat belakang tu semua kan. Atau kita buat keluar lah apa yang ada aja, ini je sikit-sikit aja kan, tu kan berbahasa basi tu kan. Jadi orang yang bertamu tu pun kadang-kadang dia bercakap benda-benda macam tu juga kan. Alah tak kisahlah apa-apa je, contoh je kan, walaupun sebenarnya dia kisah kan. Dia tengah lapar pun orang Melayu ni dia tak nak cakap dia lapar kalau dia bertamu kat rumah orang kan. Dia akan cakap alah tak adalah, tak apa, bawa main ringan-ringan je contohnya. Dalam hati kalau dapat nasi dengan lauk ni sedap ni kan, tengah lapar ni, dia jaga hati kan, tujuan dia untuk jaga hati orang. So jaga hati ni sebenarnya sunnah Nabi SAW ajar untuk jaga hati, selagi mana tak menipu lah. Bukan berdusta pun tu, macam tadi ni lah, dia tak berdusta, memang betul pun cuka benda baik. Kalau bagi benda mudarat lepas tu nak jaga hati dipuji juga, tu salah, sebab memudaratkan diri kan. Benda yang memudaratkan jangan nak jaga hati pula. Kawan-kawan budak-budak remaja kadang, kenapa kau isap ukuk? Sebab nak jaga hati kawan. Tu ada biasa kan. Tak naklah kita seorang je tak isap sekali lah. Memang betul dia punya alasan tu memang real tau, bukannya dia reka-reka cerita. Memang itulah sebabnya dia mula merokok. Sebab kawan offer sangat-sangat, tak sampai hati nak tolak. Tak sampai hati ni kan. Tu tak kena, sebab benda yang memudaratkan diri. Tapi kalau benda tu tak berdusta dan tak memudaratkan, tak ada masalah untuk kita jaga hati orang ya, jaga hati, macam perkataan kita ni kita jaga, macam mana kita respon terhadap sesuatu dan apa-apalah dalam isu apa-apa pun sebenarnya benda ni kan? Bukan saja bab makan minum, dalam isu apa pun, siang dan malam kita berada dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan siapa-siapa sekalipun, maknanya Islam ajar kita akhlak kan? Salah satu daripada akhlak Islam adalah pandai menjaga hati orang. Maka dia tak adalah jadi, bukan munafik ni. Orang kita dia tertukar dengan perkataan munafik, maka dia sound direct dan jadi rasa sound direct tu bermakna dia tidak munafik. Maknanya kalau orang yang nak jaga hati sangat ni munafik sebenarnya ni. Tak, bukan. Mungkin hipokrit, saya tak tahu hipokrit betul-betul takrifan dia dari segi kamus apa dia, tapi saya sebut dari segi bahasa Arab, munafik bukan begitu. Yang haramnya munafik ni adalah apabila depan orang kau puji, belakang kau kutuk. Yang salahnya bila kau kutuk tu, bukan kau puji tu. Macam yang tadi ni, dia makan balik rumah, makan isteri masak telur je, dia puji isteri dia. Keluar daripada rumah je dia kutuk dekat kawan dia ataupun dekat WhatsApp, apalah bini aku ni masak telur je. Yang itu mengumpat tu, yang mengumpat tu yang haram. Okey, yang itu yang jadi salah tu, yang dikata bermuka-muka tu. Bermuka-muka tu salah apabila depan orang kau puji, lepas tu belakang kau kutuk. Itu yang bermuka-muka yang salah. Tapi kalau depan orang kau puji, dalam hati tak best sebenarnya, tapi kau puji juga, belakang kau tak kutuk, itu tak ada masalah. Dia tak adalah jadi munafik secara yang di segi akidah tu, tidak. Pasal takrifan munafik sebenarnya bukan begitu. Sifat munafik sebenarnya itu dia kata, itu bahasa Melayu je panggil munafik. Sebenarnya dari segi istilah, munafik ni apa dia? Nabi kata sifat-sifat dia, apabila dia bercakap dia berdusta kan, apabila dia diberi amanah dia khianat, lagi apabila dia berjanji dia mungkiri. Itu yang dipanggil munafik sebenarnya, bukannya bermuka-muka yang dipanggil dalam bahasa Arab zul wajhain, yang ada dua muka. Ada dua muka, bermuka-muka lah dalam bahasa Melayu kan. Talam dua muka. Orang kita dia banyak tertukar istilah tau. Contohnya perkataan membazir dengan berlebih-lebihan, berbeza juga sebenarnya dari segi istilah dengan perkataan bahasa Melayu yang kita gunakan.
Jadi dia bukan munafik tu sebenarnya. Okey. Tak apa. So bermuka-muka ni yang salah pula adalah apabila kau kutuk orang tu kat belakang. Kutuk tu yang salah. Bukannya kita puji, lepas tu dalam hati rasa tak suka, simpan rasa tak suka tu bukan munafik. Yang munafik dari segi akidah adalah menzahirkan kebenaran dan menzahirkan keimanan, dalam hati menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Kan? Zahirnya dia tunjuk dia baik, tapi dalam hati sebenarnya dia tak percaya pun pada benda tu. Itu munafik. Dia kata dia beriman, tapi dalam hati dia sebenarnya dia tak beriman. Itu munafik. Okey, tetapi kalau puji orang walaupun rasa tak best sangat apa yang dia bagi pada kita, kita puji, itu bukan munafik. Jadi tak payah, maknanya Islam tak ajar kita pun untuk terus panggil apa, terus konon-konon tu, saya bukan apa Ustaz, saya memang outspoken. Nak apa-apa pun saya terus terang saja. Masalah yang terus terang ni kita risau. Terus terang ni sifat yang baik, tapi takut terus terang berlebihan sampai tak jaga hati orang, kan? Sampai kita tertinggal sunnah menjaga hati orang. Contohlah kan, macam tadilah ada dia terus terang sangat kan, telur aja tu terus terang lah tu. Kan, macam Nabi boleh je terus terang, cuka je, tapi Nabi tak terus terang macam tu kan. Nabi bagi rasa senang, rasa lega kepada keluarga baginda. Maknanya tak adalah aku buat salah bila aku hidangkan Nabi hanya cuka saja, roti dengan cuka je, maknanya tak adalah bersalah. Tapi jangan try besok bagi kat suami ya. Roti dengan cuka, tengok suami nak jawab apa. Benda-benda macam ni bukan untuk try pada orang. Benda macam ni untuk praktik pada diri sendiri. Untuk kita praktik pada diri kita sendiri, macam mana kita jaga hati orang. Tengok bila Nabi SAW dihidangkan dop, apa Nabi jawab? Nabi tak makan kan dop? Nabi tak makan dop, biawak tu. Sahabat makan, Nabi tak makan. Lepas tu mula ada sahabat yang risau sebab Nabi tak makan. Jadi apa Nabi jawab? Itu bukan makanan keluarga aku, bukan makanan kaum aku. Maksudnya bukan keluarga aku lah, keluarga aku tak makan. Maksudnya apa? Aku tak biasa makan. Nabi tak hina, Nabi tak kutuk. Nabi takkan kutuk, geli. Tak, kita pernah sebut benda ni dulu. Jangan mengutuk makanan, antaranya inilah. Okey. So jaga hati orang yang hidangkan tu, walaupun kita tak boleh nak makan. Jaga hati. Kan? Saya tak biasa makan macam ni. Saya tak berapa nak boleh sangat. Lidah saya tak berapa nak ni. Contoh apa-apalah. Salahkan diri sendiri kan, macam tu. Okey, bab menjaga hati ni penting lah. Okey. Seterusnya. Ada banyak lagi sebenarnya dalam perbincangan berkaitan dengan hadis ni sebenarnya, tapi kita ringkaskan pergi kat situ. Ya. Yeah. Betul? Ambil sikit cuka kan. Ambil sikit cuka, betul? Untuk stabilize kan. Kena gigit apa? Lipan. Cuka, betul? Itu yang kita sebut tadi, yang Imam Tirmizi sebut tadi. Dia potong racun. Memang dia potong racun. Kalau Imam Tirmizi sebut cuka antara peranan dia adalah potong racun. So tadi racun lipan lah kiranya kan. Sengat bisa orang panggil bisa kan. Bisa tu sebenarnya racun lah, daripada binatang. Jadi tu contohnya lah. Tapi kan
Apa-apa pun ubat-ubat ni, dia nak tak nak kita kata dia banyaknya berdasarkan pada pengalaman. So pengalaman ni dia tak semestinya kena untuk semua orang. Kan. Jadi dia bukan bermakna bila satu orang okey maknanya semua orang mesti okey dengan benda tu. Dan bukan bila kita tak okey maknanya semua orang tak okey dengan benda tu. Kita ni kadang-kadang dia ada orang dia ekstrim pada dua-dua. Bila berkesan untuk dia rasa berkesan untuk semua orang. Itu pun salah. Ada satu orang pula tak berkesan untuk dia rasa tak berkesan untuk semua orang. Itu pun macam tu juga. Jadi sebenarnya benda ni lain manusia lain. Izin Allah. Kita usaha je. Dan memang tubuh badan kita ni walaupun nampak sama pun tetap berbeza. Kembar pun dia tetap ada berbeza. Kan? Jadi memang ada perbezaan. So tapi tu yang kita sebut tadi, Nabi tak berdusta. Bila Nabi sebut sebaik-baik lauk adalah cuka tu, Nabi tak berdusta. Nabi bukan tipu. Memang cuka ada kebaikan dia. Kalau benda tu tak ada kebaikan, Nabi takkan sebut begitu. Maksudnya benda tu memang ada kebaikan, tetapi kita sebut bukan bermakna dia lebih baik daripada yang lain. Bukan bermakna kalau kita dihidangkan dua, satu cuka, satu lagi madu, so cuka lah lebih afdal sebab Nabi sebut sebaik-baik lauk adalah cuka. Tak. Okey. Maknanya dia bukan menunjukkan dia lebih daripada yang lain, bukan nak bandingkan dengan yang lain, tapi Nabi nak tunjuk kata memang dia baik. Maknanya jangan risau, kan? Bila bagi aku makan dengan cuka, itu memang bagus. Memang bagus dah. Memang bagus cuka. Macam tu dah. Okey, jadi kita tak boleh tolak terus seolah-olah macam tak ada ni, Nabi nak jaga hati je, cuka tak ada kebaikan langsung. Tak. Kan? Juga kita tak sampai ekstrim sampai meletakkan seolah cuka lah obat segala-galanya, lebih mengatasi daripada madu, daripada susu, daripada apa semua. Jadi sebenarnya kita kena faham daripada konteks juga, kan, konteks hadis ni. Jelas okey. Seterusnya, wa biha anhu qala haddatsana Qutaibah haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Apa kata sahabat Nabi SAW yang bernama Nu'man ibn Bashir ini? Nu'man ibn Bashir adalah sahabat Nabi SAW. Beliau ni, Nu'man ibn Bashir ni adalah sahabat. Bapa beliau juga adalah sahabat. Datuk beliau juga adalah sahabat. Bukan datuk, nenek beliau adalah sahabat. Dan beliau masuk Islam awal dan termasuk di kalangan sahabat-sahabat yang membuka kota Mekah. Bukan, bapa beliau termasuk di kalangan mereka yang membuka Batu Mekah. Okey, so Sayyidina Nu'man bin Bashir kata apa? Beliau berkata, bukankah kalian ni maknanya orang generasi selepas daripada sahabat ni lah, kan, generasi tabi'in lah, yang sahabat jumpa tapi diorang tak sempat jumpa Nabi, kan. Jadi Nu'man kata apa? Bukankah kalian makan dan minum apa je yang kalian nak? Kalian nak, kalian boleh makan, kalian boleh minum. Aku pernah melihat Nabi kalian, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda ketika itu tak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Tak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW biasanya tidaklah makan sampai kenyang. Yang ni kita pernah cerita dulu pun, hadis yang sebelum-sebelum ni kita cerita tentang bagaimana Nabi SAW yang makan memang tidaklah sampai kenyang, tak macam kita pada hari ni, kan? Memang berbeza sangat-sangat dengan kita pada hari ni. Okey, jelaslah hadis ni sebenarnya jelas. Silap. Seterusnya,
Abihi anhu qala haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Muharib bin Dathar an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu al-khal. Sama juga macam hadis yang tadi, sama macam tadi ya. Okey, seterusnya haddatsana Hannad haddatsana Waqi'un an Sufyana an Ayyuba an Abi Qilabata an Zahda min al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bi lahmi dajajin fatanahha rajulun minal qaum faqal ma lak faqal inni ra'aituha ta'kulu syai'a fahalaftu alla akulaha qal udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajaj. Kami bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kita biasa dengar nama beliau. Al-Ash'ari ni adalah kabilah dari Yaman. So Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi ya, beliau didatangkan kepada kami daging ayam. Daging ayam sebab bahasa Arab macam tu. Saya terjemah direct daripada bahasa Arab, dia jadi begitulah kan. Lahmi dajaj, daging ayam, maksudnya ayam lah kan. Okey, maknanya dihidangkan ayam. Waktu tu ramai-ramai lah ni, ramai-ramai. Ada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, ada sahabat-sahabat beliau yang lain. Kononnya didatangkan ayam. Jadi bila didatangkan ayam, maka nak makan dah ni ceritanya. Tiba-tiba ada seorang lelaki, maknanya seorang daripada kumpulan diorang tu, ada seorang daripada kalangan diorang tu menjauhkan diri, tak nak makan. Tiba-tiba dia ke belakang, dia ngundur contohnya kan. Dia mengelak, nampak sangatlah dia tak nak makan benda tu. Maka Sayyidina Abu Musa tanya, malak, kenapa dengan kau? Kenapa kau tak nak makan? Kenapa kau berjauhan? Maknanya memang kau tak nak makan lah. Kotlah dia puasa ke, dia mengelak ke kan? Jadi kenapa dengan kau? Jadi maka dia pun jawab, inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Aku melihat ayam ni makan sesuatu. Maksudnya makan sesuatu yang kotor kan? Memanglah kan ayam kan. Jadi dia nampak, bila dia nampak macam tu, dia rasa jijik. Dia kata, ayam ni makan benda jijik, lepas tu aku nak makan dia. Dia rasa macam tu lah. Kalau kambing, lembu, dia nampak makan rumput, jadi dia tak rasa jijik. Ayam dia rasa jijik, jadi dia tak nak makan, dia duduk jauh. Maka apa dia kata, maka aku pun bersumpah untuk tidak makan. Memang aku tak naklah makan ayam sampai bila-bila kan. Kenapa dia bersumpah? Disebutkan kenapa bersumpah, sebab mengelakkan daripada orang paksa dia makan. Sebab kalau dia saja nak makan, dia memang tak nak makan pun sebab dia geli. Jadi bila dia bersumpah, orang tak ada nak paksa dia. Bila orang paksa pun, "Woi, makan ayam ni." Tak ada, aku dah bersumpah tak nak makan. Macam tu je lah. Tapi apa jawapan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari? Beliau kata, udnu, merah sini, datang dekat, udnu, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Maksudnya Nabi pernah makan daging ayam. Jadi maknanya makanlah, jangan tak makan. Nabi makan. Ini cara sahabat nak tegur tabi'in ataupun generasi yang berikutnya tu, untuk makan tu, dia setakat sebut gitu je, aku lihat Nabi makan. Dia tak perlu cakap kau makan, benda ni bagus, tak payah cakap yang tu. Dia sebut je, aku melihat Nabi makan. Sebab dia tahu dia bercakap dengan orang yang
cinta pada Nabi SAW. Jadi kalau orang tu cinta pada Nabi, sebut je, aku tengok Nabi makan, orang tu terus akan makan juga. Dia pun tak fikir dah yang tadi dia jijik kan, hilang dah jijik dia, sebab Nabi makan. Selesai. Sebab Nabi makan dah, dia tak payah cerita panjang lah, tak payah dah tak, sebab Nabi makan dah, aku pun nak makan kan, jelas macam tu. Dan kita perhatikan bila disebutkan begitu, maknanya apa? Bila dia makan, dia kena bayar denda sumpah lah. Lepas tadi dia dah bersumpah kan, dia kata dia dah pernah bersumpah dah, maka dia bayar denda sumpah, tak ada masalah, bayarlah denda sumpah, makan kan? Jadi jangan tak makan sebab bersumpah semata-mata, sebab benda tu adalah perkara yang Nabi SAW buat. Maknanya dia mengingkari sumpah dia lebih baik daripada dia tak makan ataupun tak buat benda yang Nabi suka. Kalau benda wajib, memang confirm lah wajib untuk dia lawan sumpah dia. Ini bukan benda wajib kan, tapi tetap lebih baik untuk dia langgar sumpah dia. Jangan ustaz kalau langgar sumpah kan jadi peti ais ke macam mana, bukan macam tu kan. Itu lain. Okey. Ataupun bersumpah buat benda haram, jangan buat kan. Jadi senang ceritanya, hukum makan ayam memang harus, tak ada masalah, sebab Nabi SAW sendiri pernah makan. Dan bahkan sebagai ulama yang menyebutkan tentang, sekali lagi macam kita sebut tadi, Tibun Nabawi kan, perawatan cara Nabi, mengatakan bahawasanya daging ayam ni memang ada kebaikan-kebaikan dia. Dia ada kebaikan dia, dia ada panas dia, dia ada mudah untuk hadam dan sebagainya. Bahkan Ibn Qayyim kata makan ayam boleh menguatkan akal. Sampai gitu sekali, menguatkan akal, mencantikkan warna kulit, mengelokkan suara. Ayam. Tapi itulah ayam yang tak cucuk dah kot kan, wallahu alam lah. Tapi dia sebut ayam je lah, dia tak sebut dah ada kaki ke, tengkuk ke apa kan. Orang kita dia cuma ada satu je, nanti apa, kahwin bersanding kepala teleng. Kalau makan apa, leher ayam, makan leher ayam. Macam-macam. Padahal mak tu yang nak makan leher tu sebenarnya tu kan. Dia tak bagi anak dia makan, dia dah bersanding dah, tu tak ada masalah kan. Anak dia yang belum bersanding lagi, kau jangan makan nanti kepala teleng nanti kang. Benda tu bagi aku. Okey. Seterusnya, senang cerita je, saya sebutkan tadi kan, dari segi pengajaran kan, antaranya yang itulah cinta pada Nabi SAW. Walaupun satu benda yang dah lah dia dah bersumpah, lepas tu benda tu dia jijik, macam double tu yang menyebabkan dia tak makan tu. Tapi sebab cinta pada Nabi, sebut je Nabi makan, dah selesai. Tak kira lah dia jijik ke, sumpah ke, tak ada dah, dia tak peduli dah yang tu. Sebab Nabi SAW suka, dah selesai. Bukan Nabi suka, Nabi makan. Seterusnya, hadis yang berikutnya, Abi anhu qala haddatsana al-Fadl bin Sahl al-A'raj al-Baghdadi haddatsana Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Umar ibn Safinah an abihi an jaddih qala akaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Okey, daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah, daripada bapanya, daripada datuknya. Daripada bapanya, daripada datuknya. Datuknya siapa? Safinah lah kan, Ibrahim bin Umar bin Safinah. So, Umar bapak dia, Safinah datuk dia kan. So daripada datuknya. Datuknya adalah
sahabat Nabi SAW yang menjadi macam kita panggil anak angkat ataupun pembantu kepada Nabi SAW, Sayyiduna Safinah, nama beliau. So Sayyidina Safinah ni, kenapa beliau digelar Safinah? Safinah ni maksud dia apa? Safinah maksudnya adalah kapal, bahtera, bahtera, itu maksud Safinah. Tapi kenapa sahabat Nabi ni digelar Safinah? Dia bukan nama dia sebenarnya tu tau, walaupun nampak bin Safinah kan, sebab nama tu dah popular, so orang kenal nama tu lah, orang tak tahu nama sebenar dia. Sebenarnya nama sebenar beliau, ulama sampai khilaf sebab tak tahu nama sebenar Sayyidina Safinah ni apa dia. Ada yang kata nama sebenar dia Mahran, ada yang kata lain. So kenapa dinamakan Safinah? Sebab bila Nabi bermusafir bersama sahabat-sahabat, Sayyidina Safinah ni diangkat barang dengan begitu banyak. So dalam travel dekat padang pasir, Sayyidina Safinah ni diangkat barang banyak. Maka orang gelar dia macam kapal. Kapal kan boleh letak barang banyak. So orang panggil dia kapal. Sampai lekat nama dia kapal sampai ke sudah. Sampai orang pun tak tahu nama sebenar dia apa. Kan? Siapa tu kapal? Kan? Tapi orang kita kalau letak Safinah tu nama perempuan, betul tak? Safinah tu nama perempuan. So dia lain dengan Safina. Safinah dengan Safina lain. Sebab ada orang nama Safina dengan biasa ejaan dia SO kan. Tapi kalau SA Safina lain lagi. Yang pizza versus sate punya owner siapa nama dia? Safina nama dia. Jadi ni Safina okey. So Safina maksudnya, asal maksud Safina adalah bahtera, kapal. Nama yang baik, dia membawa makna yang baik. Bila kapal ni bukan buruk, bukan besar macam kapal. Kan? Jangan nanti kau anak aku jadi besar sangat nanti ustaz, sebab apa letak nama kapal? Bukan, itu maksudnya dia gagah bekerja, dia banyak barang dia angkat. Jadi sahabat Nabi seorang nama Safinah. Okey, dia lah yang meriwayatkan hadis ni, sebab dia memang sahabat Nabi. Jadi dia kata apa? Aku bersama Nabi SAW memakan daging hubara. Dia kata aku makan dengan Nabi makan daging hubara. Hubara ni adalah sejenis burung. Sejenis burung. Disebutkan sini burung tu panjang tengkuknya, paruhnya panjang, berwarna kelabu, terbang pantas, dagingnya antara daging ayam dan itik. Okey. Daging tu binatang apa tu sebenarnya tu? Burung apa tu katnya? Burung unta pula dah. Burung unta mana terbang laju? Okey. Tak apalah, apa pun maknanya Nabi makan unta lah. Unta pula makan burung lah. Nabi makan burung. Okey. Jadi itu yang paling pentingnya lah. Kita faham kata Nabi SAW ada makan burung. Okey, ni burungnya. Hubara. Apa dalam kita nak panggil apa dia punya dalam bahasa Inggeris? Macam mana sebutan dia? BUSTERD, macam bustard. Takkan bustard pula. Bustards. Dia memang burung yang agak besar sikit. Dan memang dia ada dekat negeri Arab. Dia panggil Arabian bustards. Boleh kalau Google Arabian bustard keluar. Itulah dia, BUSTERD. So warna dia kelabu, betul. Warnanya kelabu. Dia tinggi sedikit, leher dia pun panjang, dan dia ada tapi dia bukan burung unta betul-betul lah. Dia ada, yalah, dia orang ni kan kadang keluarga kan, adik-beradik dia, sepupu sepapat dia dan sebagainya lah. Okey. Kalau saya kalau tunjuk sekarang pun bukan nampak pun. Saya tunjuk yang dekat ni je lah. Okey. Ni Okey. So Nabi ada makan burung tu.
Macam burung unta, ya, dia macam burung unta. Dia banyak spesies kan benda tu. So dia salah satu daripadanya. Macam burung unta, tapi dia bukan burung unta tu sebenarnya. Dia lain. Keluarga dia pun dipanggil keluarga bastards lah, terrestrial birds lah. Betul lah. Dia panggil family dia apa ni? OTDD. Okey. So senang ceritanya Nabi makan. Jadi pengajaran dia kat sini bukannya jenis burungnya burung apa, tapi kita nak tahu kata Nabi ada makan burung. Sebabnya kalau kita tengok ada golongan-golongan yang tertentu yang tak nak makan burung sebab dia kata haram. Tapi sebenarnya tak betul lah, sebab memang Nabi sendiri ada makan. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya, haddatsana al-Fadl. Okay, hadis yang seterusnya yang dekat sini ni bahasa daging ayam juga yang tadi ni. Okey, haddatsana Ali bin Hujr. Haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an al-Qasim at-Tamimi an Zahdam al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Asy'ari qala faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajaj wa fil qaumi rajulun min bani Taymillah ahmar ka'annahu mawla qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kula syai'an faqadirtuhu fahalaftu alla at'amahu abada. Lebih kurang macam hadis yang tadi juga, cerita pasal ayam. Saya nak Abu Musa al-Asy'ari juga, sebenarnya ada orang yang tak nak makan sebab dia jijik. Dan orang yang tak nak makan tu cuma sikit kat sini dia spesifikkan siapa orangnya. Dia kata orang tu adalah dari Bani Taymillah, berkulit merah seolah-olah bekas hamba. Itu je disebutkan. Kan, maknanya yang tadi tu tak sebut orangnya macam mana. Yang kat hadis yang ni disebutkan sifat orang tu. Itu je lah. Senang ceritanya macam tadi juga, iaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, beliau memujuk orang tu makan dengan menceritakan bahawasanya Nabi SAW ada makan daging ayam. Okay. Seterusnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqal lahu Ata an Abi Asidin qala ra'aitu Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun, dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal daripada pokok yang berkat. Kalau kita tengok hadis ni, kata Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan maksudnya adalah zaitun itu dimakan dengan roti, barulah namanya makan. Kalau minum togok itu tak dipanggil sebagai makan, maka Nabi SAW gunakan perkataan kulu az-zait, makanlah minyak zaitun. Maksud makan maknanya makan dengan roti, maka disebutkanlah makan minyak zaitun. Macam kita sebut tadi lah, kalau kita makan roti cicah daging ke cicah ayam, kita akan sebut kita makan ayam tu, kita makan roti cicah ayam contohnya kan. Jadi ataupun makan roti cicah kuah. Kalau kita sebut makan kuah kari, maksudnya kita cicah dengan roti lah, tak adalah kita togok kuah kari tu kan. Kita takkan sebut makan kuah kari kalau kita togok kuah kari tu. Minum kuah kari itu minum, walaupun tak ada orang buat lah kot. Okay, jadi sekarang ni bila sebut makanlah minyak zaitun, dengan erti kata di sini, kata Imam Al-Baijuri beliau kata maksudnya adalah dicicah dengan sesuatu, dan itulah yang terbaik sebenarnya, ya.
dan berminyaklah dengannya, kan? Memang kita tahu bahawasanya minyak zaitun ni baik, kan? Lagi-lagi di tempat yang panas, maksudnya di negeri yang panas. Di negeri yang panas memang lebih baik menggunakan minyak zaitun berbanding dengan di negeri yang sejuk. Minyak zaitun memang itu dia punya manfaat dia. Dan di minyak rambut, kan, janggut dan sebagainya menggunakan minyak zaitun. Okey. Sesungguhnya ia daripada pokok yang berkat. Innahu min syajaratin mubarakah. Berkat. Kenapa dinamakan ia adalah pokok yang berkat? Kerana banyaknya manfaatnya. Banyak manfaat bagi pokok zaitun tu sendiri, kan? Minyaknya kita guna untuk cicahan, untuk kuah, untuk lauk, ataupun juga bahkan minyak zaitun juga digunakan untuk pelita, betul untuk lampu pelita. Minyak zaitun juga digunakan untuk kita panggil rambut dan sebagainya. Dan zaitun juga digunakan untuk membersihkan kulit binatang. Dia nak bersihkan kulit binatang tu yang sebelah dalam, untuk gunakan kulit tu sebelah dalam kan kotor kan, melekat dengan daging dan sebagainya tu kan. Bila kita kikis tu, maka biasa orang Arab dia akan bersihkan benda tu dengan minyak zaitun bagi jadi clear, cantik kulit tu. Dan banyak lagi lah manfaat daripada minyak zaitun ataupun daripada pokok zaitun tu sendiri. Itu yang dipanggil sebagai barakah, mubarakah. Dan disebutkan oleh para ulama, antaranya mengatakan bahawasanya zaitun ni adalah pokok yang pertama sekali tumbuh di atas muka bumi ni. Itulah zaitun. Jadi kalau orang tanya teka-teki apa dia pokok pertama di dunia, jawapannya pokok zaitun. Dan rumah nabi-nabi biasanya ada pokok zaitun. Di bumi yang suci, Baitul Maqdis contohnya, ada pokok zaitun. Pokok zaitun memang antara yang terbaik pun di sanalah, kan, di Baitul Maqdis. Bahkan antaranya pokok zaitun ini, buah zaitun antara buah atau pokok yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik fi zaiti wa zaitun, memang antara doa Nabi SAW. Senang ceritanya pokok yang berkat sebab banyak manfaat. Berkat ni kan maksudnya barakah tu bercambah, berkembang, banyak. Itu maksud berkat. Beza berkat dengan baik mungkin one off je ataupun satu je kebaikan dia, baiklah juga. Tapi berkat baiknya banyak, ataupun baiknya berkembang, ataupun baiknya berterusan, maka itu dipanggil sebagai berkat. Sebablah kita doakan orang supaya diberkati, bukan dapat kebaikan aja. Kita kata mudah-mudahan dapat umur yang berkat, ataupun harta yang berkat, kerja yang berkat. Kita sebut begitu. Perkahwinan pun suami isteri, pengantin tu kita sebut mudah-mudahan Allah berkati kalian berdua. Maknanya baik tu biar berkembang, bercambah, berterusan, banyak, kan? Bukan sekadar baik saja. Okey. So bila Nabi sebut pokok yang berkat, sebab pokok yang kebaikannya sangat banyak. Jadi tak pelik sampai orang jual zaitun tu dengan begitu mahal. And extra virgin olive oil kan, yang tu kan mahal. Lagi-lagi kalau tengok kualiti dia kan, jenis-jenisnya kan memang mahal kan. Satu botol yang biasa yang kecil tu pun dah 100 lebih kan. Tapi diajar pula jangan masak benda tu kan, jangan gunakan untuk masak, sebab kalau masak nanti hilang dia punya khasiat dia. Jadi kau kena makan macam tu je. Makan macam mana? Cicah dengan apa-apa, dengan roti dengan apa ke, ataupun biasa orang letak dengan salad kan, letak dengan salad letak minyak zaitun contohnya. So maknanya dapatkan juga khasiat zaitun tu. Budak-budak banyak tak suka, dah lah sayur dia tak suka, letak pula minyak zaitun lagi tak suka.
Double tak suka. Salad letakkan pula benda tu. Budak-budak kena letak mayonis kan. Okey. So pokok yang berkat memang zaitun ni memang sangat baik. Hadis yang berikutnya pun sama juga. Riwayatnya lebih kurang sama, cuma sanadnya dia berbeza. Kulu az-zaita wad-dahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Hadis yang berikutnya, pun lebih kurang sama juga, 160. Okey, 161 baru hadis yang lain. Okey. Kita nak sambung dulu ke nak berhenti? Asal lambat sekarang kan? Sempat kita berhenti 4. Nak berhenti kau apa? Nak berhenti dah? Kau lah ada yang memang nak kena berhenti sekarang ke? Tak ada? Okey, boleh sambung? Boleh? Okey. Okey. Hadis yang berikutnya, wabihi anhu qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa ada'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Okey. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah pembantu Nabi juga kan? Kita belajar dulu-dulu lagi Sayyidina Anas umur 10 tahun dah jadi pembantu Nabi sampai umur 20 tahun. So umur remaja dia memang jadi pembantu Nabi. Mak dia sendiri yang bawa dia jumpa Nabi, suruh dia berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa? Baginda Nabi SAW sangat menyukai buah labu. Buah labu. Dalam bahasa Arab gunakan perkataan dubba. Dubba. Maksudnya Nabi sukalah dari segi makanan tu, benda yang Nabi suka makan antaranya adalah buah labu. Okey. Kemudiannya buah labu tahulah semua kan? Mana boleh, takkan tak tahu. Labu yang makan tu lah. Bukan labu untuk letak air tu. Kan? Okay. Tak sebut. Yang penting labu. Okay? Labu macam-macam jenis pula kan? Okey. Tak disebutkan. Tapi labu yang biasanya bila disebutkan dubba ni biasanya adalah dia yang agak panjang. Dia memanjang biasanya. Tapi kalau kita nak sebut apa pumpkin kan, pumpkin juga adalah dubba sebenarnya. Pumpkin labu apa? Labu kuning. Boleh. Dua-dua dipanggil sebagai dubba. Kan? Dubba. So dubba ni dia umum sebenarnya. Okey. Segala macam labu dipanggil dubba sebenarnya. Keluarga labu. Bukan labu-labi. Itu je lah. Jangan tertukar dengan labu-labi je sudah. Sebab memang Nabi SAW suka labu. Begitu je lah konsep dia. Tapi labu yang ada di negeri Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itulah yang dimaksudkan dengan Nabi suka, sebab memang dekat situlah yang ada. Kalau sebahagian para ulama pula bila mensyarahkan hadis ni menyatakan sebab labu tu memang menambahkan akal,
maknanya dia mendatangkan kecerdikan, dan labu air dia menghilangkan dahaga, dia bukan dahaga apa, dia mendatangkan kelembapan, dia ada kelembapan. Dan waktu musim panas, apabila dia diminum boleh menghilangkan sakit kepala. Ataupun kadang dia orang basuh je kepala tu dengan air labu. Sejuk, dia sejuk. Sifat labu ni dia sejuk. Jadi bila musim panas, lagi dia orang duduk negeri panas kan, di negeri panas, maka labu memang sangatlah bermanfaat. Dan memang Nabi suka. Yalah, Nabi pun duduk di negeri yang panas kan, kat padang pasir kan, dekat sana Mekah Madinah sana. Kemudiannya nak ceritanya apa kat sini? Kemudian Nabi SAW diundang untuk makan, dibawakan makanan, diajak Nabi SAW makan. Disebut kat sini, maka baginda didatangkan dengan makanan, atau baginda diundang untuk makan buah labu. Bukan, tak betul terjemahan tu. Nabi SAW didatangkan dengan makanan, atau baginda diundang untuk makan. Tak payah cerita buah labu. Baginda SAW diundang untuk makan. Du'iyalah, maksudnya diajak baginda tu untuk makan. Maknanya syak dekat sini, Nabi didatangkan makanan ke Nabi diajak untuk makan? Yang pentingnya Nabi makan lah, itu je. Tapi ni nak ceritanya betapa perawi-perawi hadis ni begitu teliti. Jadi kalau dia orang tak berapa pasti, dia orang akan sebut atau. Dia orang takkan main teka-teka je, tak. Yang pentingnya Nabi memang dapat makanan. Senang ceritanya macam tu. Sama ada didatangkan makanan ataupun Nabi yang pergi kat rumah orang tu. Sama ada orang tu bawa makanan pada Nabi, ataupun Nabi yang pergi makan dekat rumah orang tu, dijemput untuk makan. Kemudiannya faja'altu atatabba'uhu, maka aku pun ikut dah. Ikut ni maknanya sama ada follow Nabi pergi rumah tu, ataupun duduk dekat tepi Nabi. Kalau makanan tu dah hidangkan pada Nabi, maknanya Sayyidina Anas pun duduk kat tepi Nabi. Sayyidina Anas ni budak lagi kan, remaja kan. So bila Nabi nak makan tu, dekat dengan hidangan tu, jadi dia pun duduk dekat tepi Nabi. Kemudiannya apa disebutkan, dia buat apa? Dia kata faja'altu atatabahu fa'adha'uhu baina yaday. Yang aku cari dekat dalam bekas tu apa dia? Labu. Aku ambil labu, aku letak dekat depan Nabi SAW. Aku letak depan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab aku tahu Nabi suka. Kan, ialah makanan. Jadi ada makanan banyak kan. So dia cari labu, walaupun jauh daripada Nabi, dia dekatkan pada Nabi. Sebab Nabi suka. Dia ambil yang daripada jauh, letak dekat dengan Nabi. Sebab dia tahu Nabi punya favourite. Itu juga ada salah satu sunnah sebenarnya. Kan, sebab kita tahu orang suka makanan apa contohnya kan. Jadi kita letak depan dia. Sebab dia suka. Kan, suami kita suka makan sambal belacan, letak depan dia. Dia suka makan sambal belacan, anak tak suka contohnya. Tapi janganlah pula nanti kan family aku ke apa ni kan. Yang lain semuanya jauh, sambal belacan je dekat. Okey. Ataupun orang yang paling dihormati lah dalam keluarga ke, ataupun ketika makan contohnya kan, maka hidangan makanan itu kita utamakan kepada dia. Contohnya guru kita ke, ada pemimpin ke apa contohnya kan. Maka apa yang paling sedap ke, ataupun apa yang kita rasa paling special tu, ataupun yang paling dia suka, maka kita letak dekat dengan dia. Itu adalah sunnah. Jadi Sayyidina Anas memang buat begitu, dan Nabi tak tegur. Sebab Nabi SAW akan makan apa yang paling dekat dengan Nabi. Nabi tak ambil yang jauh-jauh. Jadi bila Nabi yang paling dekat dengan Nabi, maka diletakkanlah yang paling Nabi minat dekat dengan Nabi. Jadi Nabi minat makan labu, maka diletakkanlah labu dekat dengan Nabi. Macam tu lah. Jadi waktu tu dia akan lebih kita panggil apa, itulah kemuliaan, menghormati orang yang patut dihormati. Dan
Ini juga termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai ithar, mengutamakan orang lain. Sayyidina Anas waktu dia letakkan labu tu dekat depan Nabi, bukan Sayyidina Anas tak suka makan labu. Dia suka, tapi dia utamakan Nabi lah daripada diri dia sendiri. Jadi dia bagi kat orang. Ini biasa sebahagian daripada kita buat. Kalau dalam keluarga tu memang mak-mak paling suka buat lah, mengutamakan keluarga, suami, utamakan anak-anak untuk makan, walaupun dia suka sebenarnya makanan tu, tapi tengok makanan tu macam ngam-ngam macam untuk anak-anak dia, tak apalah kau makan lah, mak makan yang lain. Benda tu biasa. So itu dipanggil ithar, mengutamakan orang lain. Dalam mengutamakan orang lain ni dapat pahala yang besar. Yang disebutkan dalam Quran, antara benda yang Allah Ta'ala puji orang Ansar adalah mereka mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka berhajat kepada benda-benda tu. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain, mereka ithar, mereka melebihkan sahabat-sahabat yang dah baru datang dari Mekah tu, mereka lebihkan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka perlu kepada harta tu ke apa ke, tapi mereka lebihkan sahabat yang datang daripada Mekah. Tu contohlah. Jadi kat sini ni Sayyidina Anas dia mengutamakan Nabi SAW. Dalam bab makan, lagilah patut kita utamakan orang lain, kan? Kadang-kadang lauk tinggal tinggal satu je. Kita 2 orang, katalah pergi kedai, lauk tinggal satu je ayam. Dia nak ambil ayam, kita nak ambil ayam. Jangan berebut. Bagilah, tak apalah, kau ambil lah. Contohnya kan. Itu biasa dalam masyarakat kita. Alhamdulillah ni dah jadi budaya, mengutamakan orang lain. Kita tak adalah berebut. Mungkin sebab yalah kita pun makan cukup, kan? Dia berbeza dengan orang yang kebuluran. Yang tu lain, itu memang dia orang berebut kan. Itu memang dia orang kebulur. Orang kita tak kebulur kot. Itu je lah. Jadi kita dibiasakan dengan budaya mengutamakan orang lain. Tapi jangan lambat makan aja utamakan orang lain. Kalau boleh banyak benda lah. Benda duniawi sunnah kita utamakan orang lain. Benda akhirat jangan utamakan orang lain. Kenalah berebut. Benda akhirat rebut. Nak sedekah, nak apa, janganlah, tak apalah kau lah sedekah. Rugilah kita. Ataupun contohnya ada last lot untuk wakaf, contohnya kan, rebut. Jangan bagi orang lain. Tak apalah kau lah. Rugilah kita, kan? Benda melibatkan akhirat kita rebut, benda melibatkan dunia utamakan orang lain. Ini contohnya perbuatan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti bulan depan kita akan sambung lagi. Ini masih lagi perbahasannya berkaitan dengan buah labu dan sebagainya. Masih lagi bincang bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi bahasan berkaitan dengan makan kambing dan sebagainya.